Okey, kita dah mula record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Kita akan jawab soalan-soalan ataupun melengkapkan modul elektrokimia bab 6 untuk tajuk sains ni. Insya-Allah lah. Jadi kalau ikut saranan Cikgu Nasya Nurah lah, kita akan buat ni kerap jugalah. Okey, jadi sebelum saya share skrin tu, saya tutup dulu muka saya untuk tidak mengganggu. Okey. Okey, tolong bagi respon jika skrin yang saya paparkan ni dapat dilihat lah. Okey, nampak? Nampak, okey. So kalau ikutkan tempoh hari, jawapan-jawapan yang ada dah isi tempoh hari, okey. Kalau ikut hari tu, saya punya pen. Okey, kalau ikut hari tu kita dah buatlah bahagian atas ni. Sampai muka surat berapa pun saya tak ingat dah. Sampai muka surat berapa Sebab catatan saya tu, saya bila conteng kat sini saya tak save lah. Kalau tak silap yang ni pun dah kan? Ni. Nombor 4 ni, proses elektrolisis. Kalau tak silap saya dah kan? Dah. Okey. Dah pernah buat dah itu kan dengan saya itu. Dah. Itu yang tanya tu. So, kita akan sambung hari ni. Yang nombor 5 ni dah? Saya lupa. Nombor 5. Elektrolisis. Belum. Nombor 5 belum Okey, kalau belum, kita akan sambung daripada sinilah. Okey. Okey, pen saya dah. Okey, so sekarang ni adalah nombor 5 ni kalau kita tengok, dia adalah satu contoh elektrolisis sebatian ion dalam keadaan pepejal, leburan dan akuas. Okey, kalau tengok dekat sini, okey, ini adalah, rasa macam dah lah, ini bahan yang berbentuk pepejal. Dia kalau bahan ni berbentuk pepejal, okey, pepejal dalam ni sepatutnya dia kena panaskan dulu, tapi tak ada. So bila tak ada, bahan yang ada dalam ni kekal dalam keadaan pepejal. Jadi ion di dalam ni tidak bebas bergerak. Okey, tidak bebas bergerak. Astaga. Apa tu? Tulisan. Tulisan lah. Saya dah ni untuk PDPR ni saya beli gadget apa benda atas ni yang saya boleh tulis dekat tepi ni, dia keluar kat situ. Tapi tu tulisannya tu jadi teruk sikit lah awal-awal ni. Tapi boleh baca kot. Boleh nampak kan? Okey, so kat sini ion simbol tak ni saya nak ringkaskan je sebab saya tulisan ni dia alat ni payah sikit nak kontrol. Jadi kat yang tak ni awak tulis perkataan ion tidak bebas bergerak. Macam tu. Boleh tak? Ion tidak bebas bergerak. Jadi apabila ion tidak bebas bergerak, bermaksud elektrik boleh mengalir ke tidak? Kesannya. Elektrik boleh mengalir ke tidak? Elektrik tidak boleh mengalir. Elektrik tidak boleh mengalir. Jadi kalau elektrik tidak boleh mengalir, adakah mentol akan menyala? Mentol juga tidak akan menyala. Tu jawapan dia. Boleh tak? Sebab kalau macam contohnya awak pakai dalam bekas ni, contohnya awak masukkan garam yang makan kat rumah tu. Natrium klorida tu garam yang makan kat rumah tu. Awak sambungkan dengan wire elektrik, pasang bateri. Boleh mengalir tak? Boleh kena renjatan elektrik tak? Rasa-rasanya. Garam yang ada kat rumah tu. Boleh. Tak boleh. Tidak boleh. Sebab di dalam keadaan pepejal, inilah dia. Dalam keadaan pepejal, ion tidak bebas bergerak. Jadi macam mana nak bagi ion bebas bergerak? Apa fungsi ion ni sebenarnya? Ion inilah yang akan mentransferkan elektron-elektron ataupun elektron itu sebenarnya adalah elektrik, arus elektrik yang bergerak. Elektron tu adalah arus elektrik yang bergerak. Jadi kalau dalam bahan ni, ion tu tak boleh bergerak, jadi dia tak boleh nak bawa elektron, dalam kata lain, arus elektrik tak boleh mengalir. Tetapi kalau natrium klorida yang kita ada kat rumah tu, kalau kita dah larut dalam air, ni
kalau kita dah campur air. Yang ni jangan. Dia dah dapat larutan. Kalau larutan, yang ni boleh alih elektrik. Tapi semasa dia tak campur air, sebelum dia campur air, masa ni dia tak boleh alih elektrik. Jadi kalau soalan tanya, nantilah kan, kalau soalan tanya, natrium klorida pepejal, kenapa tak boleh alih elektrik? Ni jawapan dia. Sebab tiada ion yang bebas bergerak. Boleh? Lepas tu dia tanya, kalau larutan NaCl ni, natrium klorida ni, kalau dalam bentuk larutan, bila dah campur air, kenapa boleh mengalih elektrik? Kerana ada ion yang bebas bergerak. Dah makin cantik dah ni tulisan ni, kan? Makin okey kot. Okey. Kenapa masa larutan boleh alih elektrik? Ada ion yang bebas bergerak. Kenapa tak boleh alih elektrik masa pepejal? Tiada ion yang bebas bergerak. Okey. Inferen. Okey, untuk jawapan kepada inferen. Mentol tidak menyala. Kipas tidak berpusing. TV tak boleh nak on. Aircon tak hidup. Kenapa agaknya? Kenapa agaknya? Tiada arus. Tiada arus elektrik. Tiada arus elektrik. Jadi kalau soalan tanya lagi, kenapa tiada arus elektrik? Ni bahan ni tidak mengalihkan elektrik. Kenapa tak alih elektrik? Tiada ion yang bebas bergerak. Okey, ada nak tanya? Tak ada korang? Okey, kita ni. Ni canggih juga alat ni. Ni dia boleh tarik pakai pen ni je. Okey. Okey, seterusnya yang kedua. Nampak tak bezanya? Sekarang ni bahan tadi dipanaskan. So bila dah dipanaskan, maksudnya dia akan bertukar menjadi leburan. Apa bezanya? Apa beza leburan dengan pepejal tadi? Bila dalam keadaan leburan, maka akan ada ion yang bebas bergerak. Maka pada kes ini, keadaan ini, mentol akan menyala atau tidak? Menyala. Mentol akan menyala. Inferen, kenapa dah mentol menyala? Kenapa kipas berpusing dan sebagainya? Kerana ada arus elektrik. Okey. Dah makin cantik tulisan. Okey. Ada arus elektrik. Jadi kalau kat sini apa yang nak tulisnya? Kat sini kita dah boleh tulis ion sudah bebas bergerak. Wani okey? Tak ada respon pun Wani? Ion bebas bergerak. Okey. Ni kalau dekat awak punya kertas modul ni, nak catat banyak-banyak pun tak apa, tak ada masalah. Sebab modul tu bila dah jawab tu, catat je. Okey, tak ada masalah. Sebab modul ni awak juga yang nak rujuk balik nanti bila nak study untuk peperiksaan. Okey ya. Okey, seterusnya untuk larutan aquas, berair. Okey, sama macam leburan, dia punya konsep dia tu adalah sama macam leburan, okey. Maka di dalam ni ada ion yang bebas bergerak. Sama macam leburan. Ion bebas bergerak. Okey, itu yang saya sebut tadi larutan. Jadi apabila ada ion bebas bergerak, sekali lagi mentol akan menyala. Dan inferennya sama. Kalau dia dua tu je lah. Menyala atau tidak. Menyala atau tidak. Jadi inferen pun kalau menyala, arus elektrik mengalir. Ada arus elektrik. Ada arus elektrik pun boleh. Ada arus elektrik mengalir. Membawa maksud yang samalah. Okey. Selesai bahagian ni. Okey nah. Jadi untuk eksperimen ni nak buat macam mana? Dah kita tak boleh ke sekolah, memang tak boleh nak buat lah. Tapi alat yang ni mudah je. Okey, mudah je, memang boleh buat. Dan satu lagi, ingat kadang-kadang untuk alat yang digunakan untuk mengesan kehadiran elektrik ni yang dia guna ni mentol. Walaupun tak nampak macam mentol, tapi selalunya dia akan label lah. Yang dia tak label selalunya ada satu lagi, iaitu alat yang diletakkan untuk mengesan arus elektrik, iaitu ammeter. Pernah dengar tak? Ammeter. Dalam KH kalau tak silap ada ni. Ammeter
Okay. Pernah dengar? Okey. Kalau dia guna ammeter, soalan ni tukar ammeter. Okey, kita tukar kali sikit. Benda canggih. Okey. Okey, kalau dia guna ammeter. Oh my. Okey, kalau dia guna ammeter, macam mana naknya? Okey, kalau guna ammeter, jawapannya kita tak ada mentol menyala. Okey dah? Kalau dia guna ammeter, kita akan cakap untuk bahagian pemerhatian jarum ammeter terpesong. Bergerak pun boleh. Jarum dia, bukan ammeter. Jarum ammeter terpesong. Ataupun jarum ammeter menunjukkan pergerakan. Jarum ammeter menunjukkan bacaan. Okey, merujuk kepada siapa? Merujuk kepada jarum. Itu sebagai bukti ada arus elektrik mengalir. Boleh nah? Setakat ni kalau untuk alat ataupun aparatus lah yang digunakan untuk mengesan kehadiran elektrik, dua tu je. Kalau bukan mentol, ammeter. Mentol, ammeter. Boleh. Mentol menyala, ammeter jarumnya ada bergerak ke tidak. Kalau tak ada arus elektrik, maksudnya jarum ammeter tidak bergerak. Jarum ammeter tidak terpesong. Jarum ammeter tidak menunjukkan bacaan. Itu je lah. Okey. Boleh mudah kan? Mudah kan? Dua orang je ke? Seterusnya. Dua orang. Macam hari tu seorang nak buat macam mana, tak apa. Saya janji ada orang je, tak ada orang langsung tu yang jadi rasa macam macam hari tu lah Feras lah bila tak ada orang langsung. Kalau Hari ada tu orang saya ni, tak at ada. least saya paling kurang saya tak cakap seorang lah. Cakap Saya di seorang ni, kampung. kalau cakap seorang ni kadang-kadang orang katakan gila. So tu yang jadi. Okey, tempoh hari pesanan saya. Ada saya pesan kalau video saya hak kelas bersama Luqman tu pun hak last kali pun saya ada pesan untuk menghafal kedudukan ion, nama-nama ion ni dalam siri elektrokimia ni. Okey nah. Jadi tak pastilah dah hafal ke belum. Okey. Yang Kalau dekat YouTube tak tu. silap, Saya dah tengok dah yang dekat YouTube. rasanya sebelum kelas dengan Luqman tu pun saya ada, kita jumpa juga dengan Zalika dengan Wani juga. Kalau Wani kan Anis saya lah. dengan Hanis. Anis sudah saya minta hafal ni. Yang saya cerita, kalau untuk siri ion ni, okey, yang paling tidak awak hafal pun ion cuprum dengan ion argentum saja yang duduk bawah hidrogen. Sebab apa? Kita punya nota adalah duduk di bawah akan mudah dinyahcas, akan bertindak balas. Nyahcas ni apa maksud? Ditindak balas lah. Akan berlaku tindak balas. Okey. Bila ada ion-ion pilihan macam ni, kita akan pilih hak mana akan berlaku tindak balas. Okey. Jadi yang duduk bawah. Kalau untuk anion, mudah. Ion hidroksida je yang duduk paling bawah. Kecuali faktor kepekatan. Okey, ini faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Jadi yang duduk bawah. Jadi senang hafal. OH nyahcas. Okey. Jadi untuk nyahcas, kalaulah, okey nah. Ni sebagai nota juga. Kalau ion hidroksida yang dinyahcas, hasil dia adalah memang gas Allah, tulisan. Gas dia adalah gas oksigen. Itu yang terhasil. Okey. Kalau ion klorida yang dinyahcas akan dapat gas klorin. Kalau bromida dinyahcas akan dapat bromin. Kalau ion iodida dinyahcas, agak-agak dapat apa? Klorin dapat klorin. Klorida dapat klorin, bromida dapat bromin, iodida akan dapat dah ke mana dah pula ni? Dua-dua di mana dah? Ada. Iodida akan dapat iodin. Dan jangan risau. Florida ni satu lagi. Florida akan dapat fluorin. Klorin ejaan. Okey. Jangan risau. Sulfat ke nitrat ni ada satu lagi karbonat dia tak tulis kat sini. Okey. Hak ni takkan jadi apa-apa. Sebab mereka ni kalau untuk nyahcas tak pernah berlaku ni. Sulfat dengan nitrat. So, jadi awak kena ingatnya kalau OH
Sat-sat lon sulfat dengan lon nitros Sulfat. sama dengan fluorin. Ada tak? Fluorin tak? Fluorin kat atas. Florida tu kat atas. Jadi kesimpulannya yang Sulfat, awak kena hafal fluorin. adalah Sulfat, fluorin. sulfat dengan nitrat ni. Fluorin ni kena hafal. Sulfat macam ni, Zalika, kalau dalam video saya hak dengan Luqman hari tu, hak ada seorang tu, untuk sulfat dengan nitrat, tak payah hafal langsung. Tak apa, tak ada masalah. Sebab dia memang tak akan dinyacas. Okay. Takkan dipilih lah maksudnya. Kan kalau kat sini dia kata nak pilih. Jadi kalau sulfat dengan nitrat ni confirm tak pilih dah. Okay. Yang kedua, kita hafal ion hidroksida duduk paling bawah. Bila mana kalau kita guna larutan, memang akan ada ion hidroksida. Jadi kalau ion hidroksida yang kita kata nyacas, bertindak balas, dia akan tanya hasil. Apakah yang terhasil? Inilah kata hasilnya, gas oksigen. Tapi ada satu lagi faktor yang digunakan, iaitu faktor kepekatan. Ni yang bincang dengan Luqman tempoh hari ni. Faktor kepekatan. Dan untuk faktor kepekatan ni, dia akan pilih sama ada fluorida, klorida, bromida, iodida. Tapi mereka ni takkan duduk sekali lah. Fluorida, klorida, bromida ni dia takkan bubuh sekali seketul duduk dalam bekas tu. Dia sama ada nak pilih sama ada iodida dengan hidroksida. Macam tu. Bromida dengan hidroksida. Kenapa? Sebab hidroksida dia duduk dalam air. Ni air, H2O ni, air. Okey. Okey. Dalam air, dia wajib ada ion hidrogen dengan ion hidroksida. Jadi bila mana guna larutan, confirm ada dua ni. Jadi kalau larutan tersebut adalah sulfat, confirm OH akan dinyacas. Larutan tersebut nitrat, dia sebutlah nitrat. Jadi ion mana akan dinyacas untuk anion? Hidroksida. Sebab apa dia hidroksida? Sulfat dengan nitrat memang tak pernah dinyacas. Okey. Tetapi kalau soalan tu kata bila pekat saja. Bila pekat sahaja. Dalam kepekatan tu tiba-tiba ada macam ni. Contohnya natrium klorida pekat. Ada larutan. So bila dalam larutan ada ion hidroksida, ada ion klorida. Hak mana nak pilih untuk bertindak balas dinyacas? OH ke Cl? CM. Kalau ikut faktor tadi, hak duduk bawah akan dinyacas. Tapi hak ni hak untuk biasa lah. Ini biasa kalau larutan tu bukan pekat. Kalau larutan tu pekat, kita akan ambil Cl yang akan dinyacas. Maka dekat Cl dinyacas, kita akan dapat hasilnya adalah klorin. Boleh? Hak yang tadi, okey, hak ni, dalam kes hak ni, yang akan dinyacas adalah hidroksida. Hasilnya adalah gas oksigen. Boleh. Okey, kita cuba jawab ini. Okey, hak atas ni belum isi lagi. Okey, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan ion untuk kat sini nah. Okey, tukar pen balik. Okey. Pemilihan ion untuk dinyacas. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyacas. Ini tempat kosong ni nah. Tempat tu? Tempat. Okey. Tu bunyi siapa berdengkok tu? Ada yang masuk berdengkok? Kita tidur apa? Zalika ada bunyi berdengkok. Kau Wani ke? Wani? Bukan. Saya off mic. Oh, off mic. Tapi macam mana bunyi macam berdengkok? Okey. Makin kuat tu. Lah betul. Macam Sat cuba tengok siapa lagi yang ada
Kau wani ke? Takkan wani ke? Tak apa. Tak apa. Okey, tak apa. Kita tenggelamkan suara dengkok tu dengan suara saya. Okey. Jadi kalau kat sini untuk hak tempat kosong ni pula, semakin logam disusun dalam siri elektrokimia, semakin ke mana ni? Semakin ke bawah ke semakin ke atas? Semakin ke bawah logam disusun dalam siri elektrokimia. Hak mana logam ni? Hak logam ni adalah cation lah. Semakin ke bawah. Kok tak boleh baca tulisan tu. Disusun dalam siri elektrokimia, semakin mudah atom logam tersebut. Ini bukan atom logam ni. Okey, pembetulan sikit Zalika. Nak mana pemadam? Oi, ada pemadam. Canggih tak? Okey, pemadam. Okey. Ni dibuka ion ni. Kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, yang ni kena tukar sikit ni. Ni bukan atom logam dah. Potong atom logam, letak ion. Okey. Semakin ke bawah ion logam, boleh baca tak tulisan saya Zalika? Semakin ke bawah ion logam disusun dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion semakin ke bawah. Okey. Aduh. Okey, padam balik. Tulisan. Okey, tak apa, saya padam balik. Okey. Okey. Atom ni potong Atom ni potong sebab sekarang ni kita ambil kedudukan ion bukan kedudukan logam. So atom tu tukar kepada ion. Semakin ke bawah. Semakin ke bawah ion logam disusun dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion logam tersebut diambil perkataan hak dalam siri kat bawah tu. Dinyah cas. Okey, ni ambil ni. Ini dia susun semakin ke bawah, semakin mudah dinyah cas. Lagi sekali perkataan dinyah cas tu. Ion yang berada di bawah siri elektrokimia lebih cenderung dinyah cas. Dinyah cas sekali lagi. Okey, dapat Okey, seterusnya kita turun kat bawah. Dapat. Kau laju sangat kan? So, okey kot, slow dah tu. Okey. So kita turun kat bawah. Okey, kalau kat sini contoh yang dia bagi ni adalah elektrolisis larutan natrium sulfat. Natrium dengan sulfat. Okey, tadi saya ada sebut kalau bahan tu larutan, dalam bahan tu ada larutan, confirm dalam tu ada H2O iaitu air. Iaitu dalam air ada ion hidrogen dan juga ada ion hidroksida. Okey. Tapi larutan ni dia ada dua lagi bahan iaitu natrium dengan sulfat. Iaitu ada natrium dan juga ada sulfat. Dua negatif. Jadi hak positif ni siri cation. Jadi hak ni yang kita kena rujuk dekat jadual tadi tu. Antara ion hidrogen dengan ion natrium. Hak mana duduk lebih bawah? Hidrogen, natrium. Mana duduk bawah? Hidrogen lah kan? Okey. Lepas tu satu lagi hidroksida dengan sulfat. Hidroksida lah duduk bawah. Macam saya cakap tadi, kalau ada sulfat ke nitrat ke, tak payah tengok pun tak apa dah. Terus kita ambil hidroksida untuk dinyah cas. Cuma untuk cation lah, natrium ni jauh duduk atas. Hidrogen duduk bawah. Jadi dalam kes ni kita akan pilih ion hidrogen untuk dinyah cas dan juga ion hidroksida untuk dinyah cas. Tetapi, ni dia tulis ni. Ada ion natrium, ada ion sulfat, ion hidrogen dan juga ion
hidroksida. Di katod ion yang ditarik ialah, di katod ion yang ditarik adalah, okey tukar color sikit. Ion yang ditarik adalah ion, ion yang ditarik ialah katod, adalah dari jenis cation. Yang manakah cation kat sini? Ion yang bercas positif, iaitu hidrogen dan juga ion natrium. Jadi hidrogen dan juga natrium. Ion natrium. Okey. Ni hidrogen ni lah. Ion hidrogen dan ion natrium. Ion mana akan dipilih untuk dinyacas? Ion hidrogen. Ni kita boleh tulis panjang. Nak tulis ion H+ pun boleh. Nak tulis nama ion hidrogen pun boleh. Okey nah? Dipilih untuk dinyacas kerana berada di, sebab apa kita pilih hidrogen tadi? Sebab dia berada di bawah dalam siri elektrokimia. Lupa tadi nak cakap yang untuk ion hidrogen. Kalau OH, tadi saya dah cakap, kalau OH yang dinyacas dapat gas oksigen. Kalau hidrogen yang dinyacas dapat gas apa? Hidrogen ion akan dapat gas hidrogen. Hidrogen. Hijau betul-betul. Yang terhasil di katod. Okey. Kemudian di anod, yang akan pergi ke anod adalah anion. Ada tempoh hari dalam kelas kita belajar. Yang bergerak ke anod adalah anion. Satu geng. An. Jadi anion adalah ion yang bercas negatif. Ni hak bercas negatif ni. Hidroksida dan juga sulfat. Iaitu ion hidroksida, nak eja pun boleh, nak tulis formula pun boleh. Anod yang ditarik ialah, okey. Yang dipilih adalah ion hidroksida. Ni malah nak tulis ni, panjang-panjang. Tulisan tak berapa cantik lagi. Dan juga ion sulfat. Okey. Okey, sekali lagi. Ion sulfat. Lepas tu, ion mana yang dipilih? Maka kita akan tengoklah dekat siri anion tu. Hidroksida dengan sulfat. Jadi kita akan pilih hidroksida untuk dinyacas. Jadi sekali lagi kita tulis dekat sini. Ion hidroksida dipilih untuk dinyacas kerana berada di bawah. Berada di bawah dalam siri elektrokimia. Okey, gas apa terhasil? Gas oksigen. Okey, terhasil di anod. Okey. Kalau ada problem, mencelah, suara mencelah. Okey. Untuk yang kedua ni, kepekatan elektrolit. Okey. Tengok. Nak tahu dia pekat ke cair, kita tengok nombor kat sini. Yang ni. Yang ni. Ni kepekatan. 1.0 ini maksudnya pekat. Yang ini maksudnya cair. Jadi kepekatan, yang ni kita kata kepekatannya adalah tinggi. Yang ini kepekatan, silap eja. Ada pemadam. Kepekatannya adalah rendah. Kepekatan tinggi, kepekatan rendah. Kalau untuk kepekatan, tadi yang kita tengok tadi tu, okey, saya ada sebut yang berakhir dengan dada tadi tu. Klorida, bromida, iodida. Kalau ion-ion tu, kita ambil ion negatif yang lebih pekat.
pekat. Lebih cenderung dipilih untuk dinyah-cas. Dinyah-cas pada anod. Okey nah. Kalau larutan tu pakai sulfat dengan nitrat, tak payah tengok langsung. Okey? Ingat tu. Kalau pakai sulfat dengan nitrat, tak payah tengok langsung. Kalau dia guna fluorida, bromida, klorida, iodida, baru kita tengok kepekatannya, dan kalau dia pekat, kita akan pilih dia untuk dinyah cas. Kalau macam larutan hak ni, hak cair, kita akan pilih siapa untuk dinyah cas, untuk anion. Kita akan pilih OH- dinyah cas akan dapat oksigen. Okey. Kalau hak untuk pekat ke, untuk yang cair ke, ion yang akan dinyah cas untuk cation masih lagi ikut yang ke atas tadi tu. Kita akan pilih yang duduk lebih bawah. Okey nah. Jadi kita tengok dalam larutan yang seterusnya ni, okey, kita ada ni saya terpadam ni, bukan nak padam ni sebenarnya ni. Okey. Kita guna pen color lain. Ada color lain, color hijau pula. Okey nah. Okey, dalam larutan natrium klorida pekat, okey, kita akan list dulu ion apa yang ada. Ni dia tulis ni. Ada ion natrium, ada ion klorida, ada ion hidrogen dan juga ada ion hidroksida. Ni Na+, ini Cl-, H+, dan juga OH-. Okey. Di katod ion yang ditarik ialah sama macam kes yang ke atas tadi. Untuk yang nak tarik ke katod ialah cation. Yang nak tarik ke katod adalah cation. Cation ni apa? Cation yang bercas positif, iaitu ion natrium dan juga ion hidrogen. Okey, dua ion tu ditarik ke katod. Yang mana dipilih untuk dinyah cas? Wani? Yang mana dipilih untuk dinyah cas? Nak buka dah. Kalau nak cakap kena buka mic dulu. Okey. Okey, antara hidrogen dengan natrium. Wani nak nyah cas hak mana? Ada tak ada Wani ni? Wani Okey. tak ada, dia tidur apa? Jadi ion hidrogen dipilih untuk dinyah cas kerana berada di bawah. Okey. Bawah dalam siri elektrokimia. Ni catatan nota jadi ni. Okey, kurang elektropositif. Kalau duduk atas tu lebih elektropositif. Jadi gas apa yang terbebas kalau ion hidrogen dinyah cas? Yang terbebas adalah gas hidrogen. Okey. Katod tak ada masalah. Dia tak ada pilih-pilih hak lain dah. Kecuali dia pilih ion yang duduk di bawah. Untuk di anod pula, yang akan pergi ke anod adalah anion. Jadi anion yang ada dalam ni adalah ion negatif, ada dua. Klorida juga hidroksida. So kita ada dua. Klorida dan juga hidroksida. Ada dua ion tu. Okey. Yang mana akan dipilih untuk dinyah cas? Jadi sekarang ni sebab larutan tu adalah larutan pekat, maka kita tak boleh pilih dah OH walaupun OH ni duduk lebih bawah. Kita tak ambil OH dah. Kita akan pilih klorida untuk dinyah cas sebab yang dipilih untuk dinyah cas adalah yang lebih pekat. Okey. Apabila kepekatan ion klorida lebih tinggi, jawapan kat sini adalah lebih tinggi dari ion hidroksida, ion klorida akan dinyah cas. Boleh? Dinyah cas. Dinyah cas. Gas apa keluar? Tadi hak dia duk sebut-sebut tadi. Dada dia akan jadi in. Klorida, fluorin. Klorida akan jadi
Okey. Gas klorin terhasil di anod. So, siapa yang duk tegur tu? Mak ke apa? Zalika? Okey. Apabila ion klorida lebih rendah dari ion hidroksida, maksudnya bila ni dia bawa maksud macam ni, dia lebih detail sudah ni. Bila ion klorida, tadi ion klorida dinyacas, dah duk terbebas jadi klorin. Makin lama makin banyak ke makin sikit klorida ni? Makin sikit. Makin sikit. So bila makin sikit, maksudnya dia pekat lagi tak? Ke dah cair? Bila dah pekat lagi? Cair. Cair. Pekat, cair. Hak mana sebenarnya? Asalnya larutan tu pekat. Tetapi oleh kerana dia duduk bertindak balas, duduk keluar gas klorin, lama kelamaan dalam larutan tu klorida tu makin tak ada. Kenapa makin tak ada? Sebab dia dah berubah jadi klorin. Tadi asalnya pekat tapi dah berubah jadi klorin, dia jadi cair. So bila dia dah jadi cair, maka ion hidroksida pula yang akan dinyacas. Kiranya klorida tu akan nyacas tu bukan sampai habis. Sampailah larutan tu cair. Tadi asalnya apa? Tadi asalnya pekat. Klorida dalam tu pekat. Tapi klorida dah berubah jadi klorin. Makin tak ada. Makin tak ada maksudnya semakin cair. Jadi bila larutan tu dah cair, ion hidroksida ni yang akan dinyacas balik. Ion hidroksida akan dinyacas. Jadi soalan tanya, kenapa ion hidroksida pula yang dinyacas? Sebab larutan sudah jadi cair. Kenapa larutan cair? Tadi kan pekat. Sebab ion klorida, hak pekat tadi tu, telah pun berubah menjadi klorin. Jadi, oleh kerana bila dah cair, ion hidroksida yang dinyacas, maka gas apa keluar? Ion hidroksida keluar gas apa tadi? Oksigen. Oksigen. Okey. Maka gas oksigen terhasil di anod. Ion apa dipilih nyacas? Ion hidroksida dipilih untuk dinyacas kerana berada di bawah. Berada di bawah dalam siri elektrokimia. Tapi apa-apa hal pun, kalau guna awalnya larutan tu pekat, memang ion yang pekat tu akan dinyacas. Untuk anion lah. Hanya untuk anion. Kita buat catatan sikit. Untuk kepekatan elektrolit ni, dia hanya mempengaruhi anion. Apa itu anion? Ion yang bercas negatif. Dan ion yang bercas negatif ni pun, dia bukan semua ion negatif yang dia akan kacau. Yang dia kacau cuma kalau larutan tu fluorida, klorida, bromida dan juga iodida. Tu saja. Jadi cation dia tak kacau. Kalau anion juga tapi sulfat dengan nitrat dia tak kacau. Okey nah? Okey, hak geng-geng ini sahaja yang akan mengganggu dia. Okey. 10.50 last. Okey, jenis elektrod pula. Dia ada sedikit khilaf dalam buku teks, tapi saya dah tengok dah apa yang dia jadi masalahnya. Okey, tak apa. Jadi kita tengok macam ni pula. Untuk jenis elektrod, okey, untuk jenis elektrod ni, okey, dia cuma kacau bahagian anod. Jenis elektrod dia ada dua jenis. Okey, pelajar-pelajar, dia ada dua jenis. Yang pertama, kalau hak atas-atas tadi tu, semua elektrod tu kita pakai karbon. Ni hak tadi tu. Hak faktor kedudukan ke, ni. Dalam ni, semua dalam ni dia tulis ni. Elektrod karbon. Elektrod karbon. Hak atas-atas tadi tu semua elektrod karbon. Maka macam ni lah dia jadi. Tapi untuk yang seterusnya ni, jenis elektrod, dia ada dua jenis. Cuba tengok. Kalau gambar pertama, dia kata guna elektrod karbon. Kalau guna elektrod karbon ni, benda kedua yang kita kena tengok, larutan tu pekat ke, larutan tu cair ke. Okey?
Lepas tu baru kita tengok kedudukan dia. Hak mana duduk lebih bawah untuk pilih bertindak balas. Nyah cas. Okey. Jadi kalau larutan ni cikgu, dia tulis larutan kupram 2 sulfat. Tapi dia tak tulis cair ke pekat. Ingat, kalau sulfat tak ada masalah. Dia nak tulis cair ke, dia nak tulis pekat ke, tak ada masalah. Sebab apa? Macam saya sebut tadi, ion sulfat tidak akan diambil kira untuk pemilihan. Nak nyacas ke tidak nyacas lah. Okey. Jadi kalau dia tak tulis pekat ke cair kat sini tak ada masalah. Okey. Elektrod yang diguna karbon. Tengok tak kat sini. Tadi saya ada sebut dah. Kalau ammeter digunakan, dia ganti mentol lah. Mentol tak ada kali ni, diguna ammeter. Jadi untuk pemerhatian jarum ammeter terpesong. Boleh nah? Okey, kita tengok yang gambar rajah kedua. Elektrod yang digunakan adalah kupram. Kupram itu sebenarnya mewakili faktor kedua, iaitu logam. Okey. Ingat, logam ni dia hanya mengganggu kat mana? Jika elektrod tersebut adalah anod. Okey, dekat katod masih lagi ikut cara biasa. Dekat katod, dia karbon ke, dia logam ke, dia sentiasa akan berlaku nyah cas cation. Dan cation yang dinyacas macam mana? Kita pilih hak duduk lebih bawah untuk dinyacas. Boleh. Yang jadi masalah apabila anod ni dia guna logam. Bila dia guna logam, hak atas tadi kita tak boleh ikut dah. Dia akan berlaku proses lain pada anod. Bila anod ni guna logam, proses lain yang berlaku di anod. Apa nama proses tu? Dia panggil namanya adalah pengayonan. Ni catat sebagai nota. Penting nah. Pengayonan. Berlaku di mana? Pada anod. Bila anod digunakan adalah logam. Kalau karbon, masih lagi nyacas. Ni. Kalau karbon, ikut sama macam katod, nyacas cation dia. Okay, berlaku pengayonan. Apa beza pengayonan dengan nyacas? Okay. Kalau nyacas, daripada sesuatu yang ada cas, dia jadi tiada cas. Okey. Kalau pengayonan, dia terbalik. Asalnya benda tu tiada cas, dia akan jadi ion ataupun ada cas, bercas. Macam tu. Itu beza dia. Pengayonan daripada suatu tak ada ion, tak ada cas, dia jadi ada cas. Okey, jadi kita tengok kat sini. Bagi contohnya. Elektrolisis larutan argentum nitrat menggunakan elektrod argentum. Ni kena tengok. Elektrod argentum maksudnya ini adalah logam. Maka pada anod logam ni, pada anod akan berlaku pengayonan. Pengayonan siapa? Pengayonan logam tersebutlah. Kalau logam tu guna argentum, akan berlaku pengayonan argentum. Kalau logam tu kupram, macam ni, logam tu kupram, akan berlaku pengayonan kupram. Kalau logam tu zinc, dekat anod, pengayonan zinc. Boleh. Logam lah, bergantung kepada logam yang digunakan. Okey. Jadi, pertama, dalam modul kita ni, dia analisis dulu. Ion-ion yang hadir dalam larutan, ni jangan tengok gambar dah. Yang ni tak tengok gambar dah. Okey. Sekarang ni kita ada seolah-olah gambar rajah yang baru. Tapi dia tak lukis gambar rajah ni. Itu susah lah. Okey. Seolah-olah kita ada gambar rajah yang sama. Tapi cuma yang tukar tu adalah logamnya je. Ion-ion yang hadir adalah seperti biasa. Kalau larutan. Okey. Kalau larutan dia mesti ada ion hidrogen. Dia ada ion hidroksida. Semua tulisan kali hijau tukar. Tukar color purple. Okey. Okey. Ion yang hadir seperti Nampak? ion yang
Nampak? Okay, nampak kot. Tu, ion argentum, ion nitrat. Jadi, kalau ikutkan untuk cation, kita kena compare ion hidrogen dengan ion argentum. Ini yang pergi ke mana ni? Ini yang akan pergi ke cathode. Jadi, sekali lagi, kalau tak hafal lah. Kalau tak hafal, patah balik dekat nota hak ni. Tengok. Antara ion hidrogen dengan ion argentum. Hak mana duduk bawah? Ion argentum kan? Jadi, kali ni bukan hidrogen yang akan dinyacas. Tetapi, ion argentum. Okay, so kita pergi balik dekat sana. Di katod, ion mana akan dipilih nyacas? Ion argentum akan dipilih nyacas. Okey nah. Jadi tengok ni, dia tak tulis gas dah kat sini pada katod sekarang ni. Kalau dia pilih hidrogen tadi, mesti gas yang terbentuk pada katod. Tapi sekarang ni dia kata terenak. Maka yang terenak ini sebenarnya adalah logam argentum. Logam argentum terenak pada katod. Datang dari mana logam argentum? Dari ion argentum. Proses apa ini? Proses nyacas. Asalnya argentum ni ada cas positif. Lepas tu dah jadi logam argentum. Dah tak ada cas lagi dah. Tu maksud dia. Okey. Di anod pula, kalau ikutkan di anod ni siapa pergi? Ke anod ni siapa pergi? Yang ke anod tu sepatutnya, kita bulatkan. Patutnya yang pergi ke anod adalah anion, iaitu ion hidroksida dengan ion nitrat. Sepatutnya yang pergi ke sana ion hidroksida ataupun ion nitrat. Tadi saya dah cakap, kalau nitrat atau sulfat, tak payah tengok. Memang ion hidroksida yang akan dinyacas. Tetapi, kat sini pun ion hidroksida tidak dinyacas. Kenapa? Sebab sekarang ni dekat anod dia pakai logam. Dia pakai logam apa? Dia pakai logam ni. Dia pakai logam argentum. Maka logam argentum ni akan mengion, dapat ion dia lah. Jadi di anod, kita akan tulis ion argentum akan terbentuk. Ion argentum terbentuk apabila atom argentum di anod mengion. Ion nitrat dan ion hidroksida tidak dinyacas. Habis tu, dia tertarik tak ke sana? Ke anod? Tetap. Sebab mereka ni adalah anion. Anion memang tetap tertarik ke anod. Tapi tak berlaku apa-apa. Faham tak? Tertarik. Kenapa soalan tanya? Kenapa dia tertarik? Sebab dia anion. Akan tertarik ke anod. Tapi berlaku apa-apa? Tidak. Sebab apa tak berlaku apa-apa? Sebab ion argentum yang terbentuk daripada logam argentum. Logam argentum yang dia gunakan sebagai apa ni? Logam argentum ni adalah yang datangnya daripada elektrod yang digunakan tu. Okey, maka elektrod argentum oleh kerana dia mengion, dia bertukar. Tadi kita duk kata klorida nyacas jadi klorin. Sekarang ni argentum, logam tu dia mengion. Maksudnya akan ada lagi tak argentum tu? Makin lama, makin kuranglah argentum tu. Kenapa argentum tu makin kurang? Sebab dia sudah bertukar menjadi ion. Makin lama, makin tak ada. Dan bila makin lama, makin tak ada, elektrod argentum tu melarut ke dalam elektrolit dan juga saiznya akan jadi semakin kecil. Ni saiz argentum makin kecil. Boleh? Kepekatan ion argentum dalam elektrolit pula. Kita tengok tadi. Dekat katod, buka pen lagi. Dekat katod, ion argentum nyacas. Okey, dekat anod, ion argentum terbentuk. Kat sini menghilangkan, nyah ni maksud hilang. Kat sini hilang, kat sini hasil. Kat sini hilang, kat sini hasil. Berubah ke sama akhirnya?
Macam contohlah, belah sini buang air, kalau kita masuk dalam apa, masuk dalam bendang apa kan, di sebelah sana kita buka batas, buang air, di sebelah sana pula buka batas, air masuk. Sana keluar, sini masuk. Akhirnya air tu berubah makin banyak, makin sikit atau sama? Nah, jawab seorang. Ada air masuk, ada air keluar. Akhirnya air dalam bendang tu banyak ke sikit ke sama? Akak. Oh, kena Dia tanya makan akak air. Bukan, dia tengah cakap. Okey. Azwani. Sama. 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 Sebab ada yang keluar, ada yang masuk. Sama juga dengan kepekatan ion argentum kat sini. Sama juga dengan kepekatan ion argentum kat sini. Oleh kerana yang ini menghilangkan, yang ini menghasilkan. Ada yang hilang, ada yang masuk. Ada yang hilang, ada yang ganti. Maka kepekatan ion argentum dalam elektrolit kekal. Kekal sama. Kerana kadar pengionan atom argentum di anod untuk membentuk ion argentum adalah sama. Sama dengan kadar ion argentum di nyah cas untuk membentuk atom yang terenak pada katod. Okey. Nak explain lagi ke pasal karbon? Rasanya hak karbon ni tak payah explain kot. Sebab kalau hak karbon ni, dia ambil faktor SEK. Siapa yang duduk bawah, dia nyah cas. Siapa duduk bawah, dia nyah cas. Okey dah? Okey? Bukan apa, sebab tengok jam sekarang ni pukul 11. Kelas apa pula lepas ni, kok kena marah ke apa ke. Okey? Boleh tak setakat tu untuk hari ni? Tak faham 100% pun, dapat sikit-sikit pun tak apalah. Lepas ni tengok balik. Okey? Saya nak stop sharing dululah. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada lah. Tak ada. Okey, tak ada. So hari ni tak payah tangkap gambar lah. Nak tangkap gambar juga ke? Tak payah dah. Okey, so kalau tak ada apa-apa, awak terlewat pula nak masuk kelas yang satu lagi, maka kita sudahilah kelas kita hari ni dengan tasbih kafarah dan suratul as. Allahumma okay dah, saya nak stop recording lah. Dan insyaAllah recording video ni nanti saya akan send balik dekat dalam grup